Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Saya ingin membawakan anda sahabat-sahabat semua perkara yang berlaku ya di KLIA yang amat-amat mengejutkan dan ya menggempakan buat kita semua. Jadi untuk pencerahan lebih saya ingin membawakan anda satu sidang media pencerahan daripada pihak polis di Raja Malaysia. Apa yang sebenarnya ya berlaku berkaitan dengan perkara ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton bersama video ini sahabat-sahabat semua. Sedia maklum pada pukul hampir 1.20 pagi tadi berlaku satu kejadian tembak di KLIA, pintu masuk ketibaan ni tadi. Apa yang kita dapat pasti ianya dilakukan oleh satu suspek Melayu yang pada mulanya telah melempar satu mercun dan telah mencederakan dua orang awam sebelum beliau bertindak nekat menghampiri mangsa iaitu isteri beliau sendiri yang telah mempunyai perkhidmatan ataupun mengambil perkhidmatan dua orang pengawal peribadi dan telah melepaskan tembakan jarak dekat. Dan satu das tersasar, satu das mengenai pengawal peribadi itu. Dan mangsa ataupun target sebenar dalam insiden ini terselamat. Setelah melepaskan dua das tembakan tersebut, beliau telah melarikan diri ke Aras 2 Blok C, di mana beliau datang dan meletakkan kereta beliau di situ. Ya, so daripada pengamatan ataupun siasatan awal, sememangnya jelas kita dapat kenal pasti suspek dan mempunyai senjata. Buat masa ini kita telah melancarkan operasi mengesan beliau. Semua OCCI di kontijen-kontijen terdekat dan juga bersempadan dengan negara jiran telah pun kita gerakkan. Dan saya buat masa ini motif yang kita dapat establish, kenal pasti lebih kepada perihal peribadi antara suspek dengan mangsa. Buat masa ni, that is the motive that we establish. Okay, setelah kita dapat tahan ataupun tangkap suspek, mungkin kita dapat establish other motive other than that. So at the moment, that is the motive. Yeah. So saya amat menyarankan suspek supaya dapat memberi kerjasama dengan menyerah diri secara aman kepada mana-mana balai polis. Yalah, apa yang telah berlaku pagi tadi telah berlaku. Whatever happens next will not correct the first incident. Alright? So dalam konteks ini, pihak polis mengenal pasti suspek sebagai bersenjata dan juga berbahaya. Justru itu, orang awam dinasihatkan sekiranya melihat suspek ini dapat berkongsi maklumat, namun jangan bertindak sendiri. Ya, saya sekali lagi menyarankan suspek yang mana kita kenal pasti, yang mana detailnya akan diberikan oleh OCCI sebentar nanti, supaya datang ke balai, mana-mana balai, serah diri secara aman supaya perkara ini dapat kita selesaikan secara aman dan tidak memudaratkan mana-mana pihak lain. It is very very important. Ya, so itu saja buat masa ini. Kejadian ini mengambil orang panggil perhatian daripada pihak Bukit Aman kerana dia berlaku di tempat penting, ya, di tempat pintu masuk negara. So it shouldn't be, ya. So any question? Kes ni macam mana? So far mangsa ni background dia macam mana? Orang VIP nama apa? Tidak, dia suami kepada mangsa. Kedua-duanya mempunyai satu syarikat pelancongan. Travel agency pelancongan. Dan saya difahamkan isteri beliau hadir di airport untuk menerima jemaah haji, jemaah umrah yang baru pulang pagi tadi. So that is the background of those mangsa dengan suspek lah, pertalian dia. Ya. Datuk Seri, did she have the bodyguards because she feared something like okay. that would happen? Mangsa telah membuat dua laporan sebelum ni, 506 iaitu ugutan jenayah. Dan yang terbaru 506 itu dibuat pada bulan Disember tahun lepas. Dan hasil daripada laporan tersebut, suspek telah pun ditangkap oleh pihak polis.
Dan kami telah menghantar kertas siasatan, namun ada beberapa arahan lain yang kita perlu laksanakan, dan saya rasa mengambil daripada insiden yang terakhir itulah isteri mengambil keputusan untuk mengajikan pengawal peribadi dia. Ya. So suspek mempunyai 2506, satu dilaporkan pada tahun 2016, satu dilaporkan pada tahun 2023. Suspek juga mempunyai satu lagi kes 380 170 iaitu mencuri dan menyamar sebagai seorang penjawat awam. Ya. So suspek mempunyai rekod jenayah lah. Ya. Tembakan jarak dekat tu berapa meter lebih kurang? It's just like 3 to 4 meters. What is the condition of the bodyguard right now who was shot? Dia masih lagi dalam keadaan kritikal sebab dia mengenai bahagian perut, dan saya dimaklumkan beliau induced coma if I'm not mistaken, so that once keadaan ataupun beliau kembali stabil, pembedahan selanjutnya akan dijalankan ke atas beliau. Ya. So just to be clear, the suspect and his wife were in the midst of getting a divorce? Kita difahamkan sebegitulah. Kita difahamkan sebegitu. Ya. Mangsa bertambah sedang mengandung. Betul ke? Ya. Datuk Seri, based on this case, Base berapa bulan? Early pregnancy, right? Early pregnancy. Datuk Seri, based on this case where a guy managed to bring a gun into the airport, do you think there needs to be additional security measures set up, such as scanners at the main doors and such? Do you think it needs to be looked into? Okey. Secara jujurnya, kehadiran saya ke sini pagi ini mengambil kira perkara tersebut juga. Seperti mana semua sedia maklum, kejadian yang melibatkan sebegini bukan kali pertama di KLIA. Namun untuk kawalan keselamatan yang lebih lanjut, yang lebih khusus, yang lebih terperinci, sememangnya akan dikajilah selepas ini. Namun ini adalah premis private ataupun yang sasaran utama, kan? So we will sit down and we will review back the security arrangement at the airport lah. Ya. So yang suspek tu dia memang ada permit untuk memiliki senjata api? So far no. So, Tidak ada. bagaimana dia dapat? Well, kita percaya dia mendapatnya secara haram lah. Ya. Tapi sudah kena pasti jenis pistol? Belum lagi. Actually, there is now an element of fear among the passengers because of this incident. Is there anything the police can do to try and, give some assurance? Well, it's a clear-cut incident that is not manned randomly. Okay. So it was a specific target, a personal vendetta or a personal agenda. So I think other than that, passengers shouldn't be worried about the security at the airport at the moment lah. Ya. So dia bukan satu tindakan random ataupun sebagainya. Ya. Tapi betul ke passenger risau ke kau yang risau? Tak. You know. Datuk Seri, do you think such an attack can actually motivate other people to give ideas to them? That's all speculation. Alright, tidak ada. Ya. Okay. Thank you, Datuk Seri. Sepatutnya ada berapa individu telah direkod keterangan? We are at the midst of dekat sini dalam proses mengenal pasti. Sudah tentu polis-polis bantuan yang memberi tindakan awal pada insiden tersebut, dan juga orang awam yang berada di sekitar kawasan. At that particular time, saya rasa tak lebih daripada hampir 30 orang berada di kawasan sekitar ini apabila kejadian itu berlaku. So, it's something unfortunate lah. Dia berlaku di pintu masuk negara. Ya. Kawalan polis, bawah jaga polis? Ya, buat masa ni dia dalam di IPK kot. Mangsa. Di sini, di balai? Di balai. Balai KLIA sedang ambil statement dan juga try to compose lah. Ya. Will she be given some additional police escort for the time being until the suspect is caught? Buat masa ni kita akan kaji dulu akan keperluan tersebut, kerana seperti mana kes-kes lain, she is free to move.
Okey. Kita akan nilai apa ni orang panggil dia punya security assessment terhadap diri dia. Sebab this is more like personal ni ya. Okey. Okey, kita buka 307 cubaan membunuh dengan akta senjata api section 8. Ya. Alright. The clear cut is he tried to Pengawal peribadi ada seorang saja. ada dua yang from apa yang kita lihat dan kita nilai pengawal peribadi telah berjaya melaksanakan tugas dia dengan cemerlang. I have to give it to him. Dengan cemerlang. Dia memang menghalang tembakan itu. Ya. Alright. Terima kasih. Okey, baik. Thank you Dr. Sri. Terima kasih. Bye. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia ya apa yang kita baru dengar sebentar tadi ya. Pencerahan daripada pihak polis di Raja Malaysia ya berkaitan dengan individu ini. Sekarang ini ya sedang dikehendaki oleh polis dan dikatakan berbahaya kerana apa? Kerana memiliki senjata dan telah pun sebenarnya melakukan satu tindakan ya yang begitu mengejutkan sekali. Dan apa yang lebih mengejutkan lagi sebenarnya sahabat semua, isteri kepada pengawal peribadi itu tidak menyangka ya perkara ini berlaku dan beliau begitu terkejut dan tidak menyangka katanya perkara begini ya menjadi dan juga ya terkejutlah isteri ya mangsa tembak di KLIA iaitu penjaga ataupun bodyguard itulah yang melakukan kerja beliau ya sehingga mengorban atau bukan menjadi korban lah ya menjadi mangsa di dalam tembakan begitu sahabat-sahabat semua. Wanita yang mau dikenali sebagai Siti Noraida 28 itu berkata sejurus lepas menerima maklumat mengenai kejadian di sekitar jam 2 pagi itu, beliau terus bergegas ke Hospital Cyberjaya untuk melihat suaminya yang sedang menerima rawatan. Katanya pihak hospital memaklumkan keadaan suami saya ketika ini kritikal dan perlu ditidurkan. Jadi saya juga diberitahu ada pendarahan teruk dan waktu tiba di hospital dia sesak napas tapi organ penting yang kena tembakan katanya kepada tiada organ penting yang terkena tembakan. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi suri rumah sepenuh masa itu berkata suaminya ditugaskan sebagai pengawal peribadi secara sambilan sebelum Ramadan lepas. Jadi itu antara kenyataan juga daripada isteri mangsa yang suaminya bertugas sebagai pengawal peribadi. Jadi kita harapkan pembedahan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin dan sahabat semua itu dia satu pencerahannya daripada pihak polis di Raja Malaysia berkaitan dengan isu gempa yang berlaku di KLIA 1 ini. Jadi terima kasih sahabat semua, itu sedikit update yang saya ingin berikan kepada anda. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tebuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Alright Number Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye bye.